Saya Suzana binti Thomas Ujil, nombor metrik 269300 kumpulan M Sibu. Dasar berbentuk kawaselia merupakan satu dasar yang bertujuan untuk mengawal tingkah laku individu rakyat supaya patuh dengan peraturan yang ditetapkan. Ia merupakan satu bentuk dasar awam melalui penguatkuasaan undang-undang oleh kerajaan yang mempunyai tujuan dan matlamat. Setiap dasar mengandungi siri tindakan atau pattern of action yang dilakukan sepanjang masa oleh kerajaan. Dasar awam melibatkan pihak yang membuat keputusan dan pihak yang melaksanakan keputusan tersebut. Demam denggi merupakan penyakit berjangkit bawaan vektor iaitu nyamuk Aedes. Demam denggi satu wabak epidemik kerana virus ini mudah berjangkit dan disebarkan dalam skala yang besar. Ia boleh membawa kepada kematian dan merupakan satu masalah kesihatan awam di Malaysia. Setiap kes demam denggi perlulah dilaporkan ataupun dinotifikasikan bagi mencegah dan mengawal penyakit tersebut daripada terus merebak sehingga boleh mengancam kesihatan dan juga nyawa manusia. Ia berdasarkan kepada Akta 342 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Menurut statistik Kementerian Kesihatan Malaysia bagi tahun 2020, jumlah keseluruhan kes denggi bagi tahun 2020 adalah sebanyak 90,304 kes dengan angka korban akibat denggi sebanyak 145 kes di mana Johor telah mencatat kes kematian tertinggi dengan jumlah 43 kes kematian. Pemusnahan serangga pembawa penyakit 1975 telah diperkenalkan oleh kerajaan dalam aktiviti kawalan dan tindakan pencegahan kes demam denggi di Malaysia. Ia merupakan bentuk dasar kawaselia yang bertujuan untuk mengawal tingkah laku seseorang individu supaya patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ia dengan menggunakan kaedah hukuman dan tindakan mengenakan denda kepada individu sekiranya melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Pencegahan demam denggi oleh kerajaan menerusi teori institutionalism. Teori ini di mana Kementerian Kesihatan Malaysia membentuk tingkah laku individu dan juga kelompok dalam masyarakat secara langsung dalam aktiviti dan pengawalan wabak denggi. Institusi yang terlibat iaitu contohnya Kementerian Kesihatan Malaysia yang terdiri daripada pejabat kesihatan bahagian dan juga pejabat kesihatan daerah serta kerajaan tempatan bertanggungjawab dalam menentukan, melaksanakan dan menguatkuasakan dasar awam dalam bentuk peraturan, program, rancangan dan projek ataupun aktiviti kepada masyarakat. Hari Denggi ASEAN yang disambut pada 15 Jun setiap tahun di peringkat ASEAN merupakan kempen kesedaran yang bertujuan untuk mewujudkan inisiatif advokasi dalam mengatasi demam denggi secara bersepadu dan berterusan oleh semua pihak. Kerajaan telah melaksanakan aktiviti kawalan dan pencegahan kes demam denggi menerusi ceramah pendidikan kesihatan dan promosi kesihatan, program KOBI iaitu Communication for Behavioral Impact, semburan kabus bagi kawalan denggi di kawasan lokaliti hotspot denggi, pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang berdasarkan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dan yang paling penting adalah peranan masyarakat dalam aktiviti pencegahan kes wabak demam denggi. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kombi Kebangsaan Isa Paksun, pihaknya menyasarkan seorang sukarelawan Kombi bagi setiap keluarga bagi mempengaruhi tingkah laku ahli keluarga masing-masing ke arah persekitaran yang lebih bersih dan bebas denggi. Kita akan mengadakan kursus pemantapan pengucapan awam untuk setiap ahli kombi kena tahu, kena ada info untuk dia menyampaikan mesej kepada orang lain. Jadi sekarang ni untuk sukarelawan kombi itu sendiri, jawatan kuasanya dan ahli-ahlinya, kita kursuskan mereka. Cara untuk memberhentikan ataupun menamatkan wabak tersebut, dia tak boleh bergantung kepada agensi kerajaan sahaja. Tak boleh bergantung kepada Jabatan Kesihatan sahaja ataupun pihak Dewan Bandaraya sahaja. Dia memerlukan kerjasama daripada semua orang. Okay? Sebab yang punya rumah itu adalah individu. Secara kesimpulannya, sesuatu dasar jelas menunjukkan bahawa
Dasar merupakan satu kegiatan institusi-institusi kerajaan yang terlibat secara langsung dalam proses perancangan, pembuatan, pelaksanaan dan penguatkuasaan dasar. Melalui institusi kerajaan contohnya seperti Kementerian Kesihatan Malaysia telah berupaya menyalurkan dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kepada semua lapisan masyarakat iaitu melalui ceramah dan aktiviti promosi kesihatan serta aktiviti